Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita jumpa lagi kuliah bulanan kita berdasarkan kitab Baquratul Al-Amani, tetapi wajib dengan syarat dan harus. Tengok muka surat 6, 7 baris daripada atas. Kata Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan harus pada akal ketentuan berbuat mungkin dan ketentuan meninggal buat mungkin. Kita dah lepas dah disebut hak wajib dan hak mustahil atas ada sikit kan. Hak ni hak harus. Nak bicara tentang akidah harus. Harus pada akal berbuatkan mungkin. Yani ketentuan berbuat mungkin. Nak tentu mana-mana tu harus. Dan ketentuan meninggal membuat mungkin. Bukan satu sifat yang harus. Ni ramai duk keliru juga. Sifat Tuhan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Dengan satu sifat yang harus tu, Tuhan buat mungkin. Dekat Tuhan mana ada sifat yang harus? Dekat Tuhan semua sifat wajib. Sudah punca dah. Aku dah tak erti pula amalan duk kata tak harus dah. Tu. Kita mengaji tak dengar elok-elok. Dekat Tuhan mana ada sifat mustahil. Dekat Tuhan mana ada sifat harus. Tu dia pada abang satu sifat yang harus. Dengar elok-elok. Ilmu tauhid ni dikenal mengaji. Dan kita mengaji kepada orang yang betul mengaji. Dia mutahid bukan jenis bahasa berani baca. Bukan begitu. Saya berani baca ni sebab duk mengaji. Bekok tak berani juga. Tapi duk tengok kadang-kadang duk tengok. Mereka berani duk baca. Kita duk mengaji dekat tuan dia. Mengaji kat anak murid tuan dia. Duk takut. Dia duk tengok kadang dia ni mengaji bila. Dia ni mengaji bila tauhid tau. Tengok rajin berani duk baca. Jangan ilmu tauhid ni jangan. Ilmu tauhid dia bukan jenis ilmu tiru-tiru dah. Dia bukan macam tu. Kita kata sifat yang harus tu, dia panggil sifat idhafiyah. Kita sandar saja, bukan sifat betul-betul dah. Mana ada dekat Tuhan satu sifat, yang mana sifat tu harus. Dah. Tengok Tok Syekh mana dia kata, dan sifat yang harus, dia tak kata. Dan harus pada akal.
Cuma satu tu kita panggil sifat, dia panggil sifat idhafiyah. Nak buka kitab besar-besar ada. Jangan buka kitab Jawi, kena kitab Arab. Nak tunjuk main. Dia kata banyak orang silap. Orang duk kata apa? Satu yang harus ni dia panggil apa? Satu sifat yang harus yang duk dekat Tuhan. Dekat Tuhan ni sifat mustahil pun tak ada, memang tak ada dah. Hak harus pun tak ada. Dekat dia semua wajib. Jadi kalau kita nak bagi wajib lagu mana? Sifat yang wajib tak apalah. Sifat ni sifat istihalatul mustahil. Jawazul jaiz. Harus bagi sifat yang harus. Jawab wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat, itu baru wajib. Tuk duk kata apa? Wujubul wajibat, wajib. Tu. Istihalatul mustahilat wajibatun. Jawazul jaizat wajibah. Harus Tuhan membuat mungkin. Membuat mungkin itu jaiz. Boleh. Itu wajib. Tu. Boleh Tuhan membuat mungkin. Itu wajib. Tu. Adapun membuat mungkin tu harus. Tu. Tapi boleh tu. Itu tak mustahil. Mustahil tu mustahil. Tapi tak ada mustahil. Tak ada mustahil tu wajib. Contoh kita kata lemah. Lemah tu mustahil. Tak lemah tu wajib. Lepas tu bila tu kata apa? Aqaidul iman ni apa dah? Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Tu aqaidul iman. Hak tu yang kena etikad tu. Bukan duk etikad hak mustahil dan etikad yang harus. Ni hak baru. Dulu kita duk tekan sifat mustahil kan. Sifat harus pun kena tekan juga. Mana ada sifat harus kat Tuhan? Ada sifat harus kat dia? Dekat dia ni wajib belaka. Tak ada yang harus. Yang harus tu nisbah buat. Bukan sifat tu ada kat dia. Cuma kita bolehlah satu sifat yang harus. Nak sebut tak salah. Tapi kena faham. Dia panggil belas. Dia panggil sifat juga. Kenapa? Dia panggil sifat idhafiyah. Disandar kepada Tuhan. Macam itulah kita panggil sifat iftikar. Iftikar tu bukan sifat Allah. Sifat makhluk. Sudah. Boleh untuk mengaji iftikar sifat Tuhan. Iftikar ni sebenarnya berhajat ni Tuhan ke makhluk? Iftikar ni berhajat. Yang berhajat ni Allah ke makhluk? Makhluk. Tapi oleh kerana Tuhan ada sifat-sifat tu menyebabkan makhluk berhajat dekat dia, kita panggillah sifat iftikar. Dengan dilihat kepada sabab dan lazim. Dengan sebab Tuhan ada 9 sifat tadi, maka berhajatlah yang lain dekat dia, maka dipanggillah sifat berhajat. Tu. Tuhan memiliki sifat iftikar. Kalau kita bongkar betul-betul, iftikar tu bukan Allah. Iftikar tu makhluk. Sebab tu sampai ulama bincang pula. Iftikar ni wajib sifat siapa? Saya pernah cerita dia kan. Tuk saya tahan nak tengok. Tok Wu ni pandai. Bukan orang pandai. Tok Wu pandai. Dia tak. Mu nak tengok Tok Wu pandai tak pandai tu. Mu pergi tanya sifat iftikar. Bukan pergi tanya orang kampung. Mu nak pergi tanya tu Tok Wu. Nak tengok pandai tak pandai. No, saya pergi sampai Patani. Bom pergi. Sampai keluar pergi sampai Terengganu. Dan Tok Wu abang siap-siap. Dia tahu. Tok Wu ni akan jawab macam ni. Kalau jawab macam ni, macam ni. Tak betul dah. Kalau jawab macam ni, macam ni. Kalau jawab macam ni, macam ni. Tok Wu abang siap. Dia tahu lah. Mereka ni nak jawab. Saya pergi jumpa sungguh. Sungguh Tok Wu kata macam tu. Ni bukan, mungkinlah saya, mungkin masa tu budak-budak kot Tok Wu tak layan. Kita tanggung kot tu lah. Yang betul-betul puas hati, seorang dua ya. Yang ramai-ramai masa saya duduk pergi. Tapi pakar belakang. Tapi dalam bab iftikar ni. Lala saya jumpa Tok Imam Pombeng. Masuk dalam Patani. Semua Tok Wu jawab. Bagi saya tak apa nak syok. Pum, terkeluar pergi. Masa tu Tok Imam Pombeng dah lagi. Haji Imam Pombeng ni menantu pada menantu kita duduk meji. Menantu ni sakan. Pi, pum, Terengganu pi. Kuala Ibai. Dia pondok dia dekat Masjid Terapung. Masjid Terapung Kuala Ibai. Masa tu dia baru berhenti dia mengajak kuizah dulu. Dulu dia mengajak kuizah, pensyarah kuizah.
Nah, dia pencen nak buka pondok. Dia minta nak mengaji kat dia. Minta nak mengaji kat dia. Dia tamu mengaji buat apa mari sini budak-budak. Jadi dia buka untuk budak-budak. Mengajilah kat lain dia. Dia tak bagi mengaji. Dia kata tak apa macam mana tu nak mengajak mesti nak mengaji. Dia kata tak payah pergi kat lain. Memang budak-budak pun budak lalu dia baru nak buka. Dia tapi mengaji kat lain. Daya betul lah. Saya tanya dah. Baru dia jawab puas hati. Dia kata, mu jangan kata sifat istiqar. Baca apa habis? Sifat istiqaru kullu ilaih. Kullu ma'adah ilaih. Tapi hak macam tu saya jawab tu seorang tak jawab. Tapi tu Imam Pombeng ni dia jawab macam lain. Tapi saya tanya tu kata, betul jawab. Jangan kata sifat istiqar. Sifat istiqaru kullu ma'adah ilaih. Sifat berhajat yang lain kat dia. Bukan sifat berhajat. Sifat berhajat yang lain kat dia. Saya tanya kat tu, macam tu boleh tak? Dia kata boleh. Macam tu boleh. Macam tu boleh. Duk Haji Imam Pombeng. Lah ni Tok U tak ada habis dah. Tak ada Tok U. Jadi tak bodoh-bodoh macam saya ni jadi pandai. Bukan duk pandai pun buat macam nak. Tok U tak ada. Pandai-pandai. Tak pandai. Saya kalau ada Tok U nak mengaji lagi. Nak mengaji ke boleh. Kalau ada Tok U tua ni nak mengaji. Tapi nak buat macam mana? Tak ada habis. Pi ke mata. Sampai petani pun tak ada. Dan kata anak wik pada ni. Tak ada habis. Kalau yang ada tu dance setahun dua. Hak macam tu Salesi. Lepas tu tak ada. Hak yang pakar betul-betul macam Tok Diskam. Tak ada. Yang ada cucu. Cucu macam saya lah. Baba yang sepanjang. Tu. Lah kami ni cucu. Anak murid tak ada. Macam anak tu tak ada. Anak murid lah. Anak murid. Saya ni cucu. Cucu murid. Anak ni tak ada. Memang ada seorang dua yang sempat pada ni. Tapi ngaji macam tu lah. Yang ahli dia tu tak ada. Betul-betul tak ada. Masa saya pergi tanya tu. Masa tu ramai lagi tu. Tapi yang duk jawab tu tak sama macam tu saya. Tu Imam Gok Bayan jawab. Cuma Haji Imam Pombeng jawab tu macam lain juga. Tapi dia kata, boleh tahan. Boleh. Boleh dia kata boleh. Dia nak cerita apa? Sifat harus ni macam tu. Sifat harus ni kita sandaknya hakikat mana ada sifat harus kat Tuhan. Yang wajib tu jawazul jaiz. Bukan jaiz. Bukan sifat jaiz. Jawazul jaiz tu baru wajib. Istihalatul mustahilat itu baru wajib. Kalau mustahil bukan sifat. Mustahil tu bukan sifat wajib. Mustahil. Takkan pula Tuhan buta. Yang wajib tu tak buta. Yang wajib tu tak jahil. Jahil tu mustahil. Habis tu kita kata sifat mustahil. Tu yang saya kena ingat. Aqaidul iman. Wujubul wajibat. Istihalatul mustahilat. Jawazul jaizat. Tiga-tiga ni wajib. Wajib. Dia tu kata. Wujubul wajibat. Wajibun. Istihalatul mustahilat. Wajibatun. Jawazul jaizat. Wajibun. Tu duk sebut. Tapi masa duk mengaji tak erti. Kalau tuan-tuan tak faham pun passion saya macam juga. Tu duk ulang banyak kali. Dia tak faham juga. Aqaidul iman ni wujubul wajib. Dia duk sebut. Hak tu yang kena etikad. Takkan pula nak etikad mustahil. Takkan nak etikad pula Tuhan ni ada sifat harui. Dekat dia ada satu benda harui. Mana ada harui kat dia? Wajib belaka. Dia yang harus ni, jaiz ni, dia kena dekat takluk tanjizi hadis bagi kudrat. Tuhan duk buat apa ni? Harui je. Tu. Tapi jawazul jaiz tu wajib dekat dia. Tu. Bukan wujubul jaiz. Bukan istihalatul jaiz. Jawazul jaiz. Tak apa, pikat mula macam tu lah. Cara umumnya apa dia? Harus Tuhan buat mungkin dan meninggalkan mungkin. Mungkin ni bukan takat kita. Mungkin ni masuk belakang iman, sehat, kaya, miskin. Itu mungkin. Kita ni duk bayang kita je. Yang lain daripada Allah ni, tu mungkin. Jadi hak Tuhan, hak benar-benar hak lain pada Tuhan ni, harus belakang. Tu cakap mudah-mudah. Walaupun ada sikit detail dah tu, tapi saya cakap mudah-mudah.
Harus membuat mungkin dan meninggalkan buat mungkin. Harus ni bila? Pada masa-masa imkan. Pada masa patut padan Allah Ta'ala buat mungkin. Pada masa imkan. Pada masa imkan, pada masa boleh ada mungkin. Sebelum tu bukan boleh ada. Wajib tak ada. Wajib tak ada. Bukan harus ada. Wajib tak ada. Sebab tu Tok Tu dah sebut. Dan dalam kitab pun sebut. Tapi bukan semua Tok U lah, Tok U saya. Dia kata apa? Adamul mumkin fil azali wajibun. Adamul mumkin, tak ada mungkin. Pada azali tu wajib. Tu Imam Gok Payang kalau tuan-tuan mengaji dia ada ni. Tak tahu nak biar reti, tak tahu. Raya pun nak biar reti. Dia mengajak ni tu. Dia bukan ulang banyak kali lah. Dia nak berulang ni bila kita duduk mengaji tak ni jumpa pula. Dengar pula. Dia nak berulang 5-6 kali tak ada. Nak tanya faham ke tak? Tak. Dah letak cengih. Jadi bila letak cengih, kita pun tak reti pun duduk diam. Dia tanya pula. Datuk Saleh Sik dia tanya, cengih pula. Kurang-kurangnya hafal juga. Takut juga duduk depan ni. Baca mai. Tu Imam Gok Payang ni, berung duduk hurai. Tu. Tak tanya, faham tak? Dah berung, tabuk. Dia duduk tabuk kan. Siapa boleh ambil. Dia tabuk, berung. Siapa boleh ambil. Tak boleh ambil tu, hang tunggu pula dah. Main bab dia baru jumpa. Dia bukan jenis dia ulang-ulang tak. Tok Imam Gok Payang. Wah hebat. Cengih tak ada cengih langsung. Gila ni tu. Orang tanya, tanya 5-6 kali tak mau orang lain. Dah tanya apa lagi? Tak ada. Apa dia? Kita tanya dah apa? Tak tahu tu ni macam champion. Cengih. Tak ada makhluk. Adamul mumkin wajibun fil azali. Adamul mumkin fil azali wajib. Dia duduk sebutnya tu. Kadang-kadang faham 10 tahun lepas pada tu. Baru faham. Tak ada mungkin pada azali ni wajib. Wajib tak ada. Macam tu. Hanya ada Allah je. Masa tu wajib tak ada. Tak tahu macam mana masa tu. Masa azali. Dan ni azali tak ada dah. Dulu cerita masa Tuhan tu. Tuhan bersendirian. Kalau tu dulu Tuhan duduk seorang-seorang. Tak apa, kita faham. Zaman dah tak boleh. Zaman Pok Fitnah. Kalau tu dulu, masa Tuhan duduk seorang-seorang, itulah azali. Dia duduk seorang-seorang dah. Tu. Tapi zaman lah tak boleh. Saya ubah mana? Ketika Allah bersendirian. Masa tu azali nama dia. Masa tu angin pun tak ada. Apa pun tak ada. Jangan kata Jibril, Mikail. Jangan kata aras kursi, tak ada apa. Angin pun tak ada. Hanya Allah masa tu. Habis tu ada apa? Tak tahu. Kalau duduk kosong macam ni, siapa tak ada? Ada angin kan. Malaikat ada, jin ada. Masa tu jin pun tak ada. Dia kata Jibril tak ada apa? Kata jin. Apa pun tak ada. Hanya Allah. Angin pun tak ada. Angin sepi-sepi tu makhluk. Pasiak pun tak ada. Masa tu kita nak panggil bumi pun tak. Nak panggil planet pun tak. Nak panggil Zuhal, Pluto ke apa pun tak. Batu Allah. Dia sekarang, dia bukan duduk di atas, bukan duduk kanan, kiri, bawah. Sebab wahwa al-an ala ma'alikan. Kalau dulu, apa pun tak ada di keliling dia. Apa satu tak ada. Dan dia tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk kanan. Dan sekarang dia macam tu juga. Jadi kita nak kata atas kan? Ni macam benda ni. Iktibar hak ni, iktibar bawah, maka dia atas. Bila ada benda ni. Kalau iktibar hak ni, dia kanan. Iktibar sini, kiri, bawah. Masalah ni, benda ni tak ada. Okey, benda tak, atas ke bawah? Kita nak kata atas ke bawah, kiri kanan? Tak boleh nak kata. Lepas tu, wahwa al-an ala ma'alaikan. Dia sekarang Allah, macam dulu. Kalau dulu dia tak terikat dengan mana-mana planet, sekarang pun macam tu juga. Lepas tu, ulama kata, Tuhan bukan duduk atas, bukan duduk bawah, kiri kanan. Cuma, Tuhan disebut atas tu, sebab atas tu tempat mulia.
Jadi takkan Tuhan nak kata dia duduk di 7 petala bumi. Tak. Allah gunakan atas tu, nak tempat tu tempat mulia. Lepas tu kita panggil golongan atasan. Golongan atas bukan mereka duduk di atas. Golongan atasan duduk bawah tu, duduk atasan. Dan kita golongan bawahan. Mana? Walaupun duduk hotel paling atas sekali. Dia kalau hotel paling atasnya Oman. Kan? Tapi golongan bawahan. Hak golongan atasan duduk bawah tu, hotel hak bawah tu. Itu golongan atasan. Atas bukan makna duduk atas tu. Bawah bukan makna duduk bawah. Bawah tu hina, atas tu mulia. Jadi pok tu duduk faham Tuhan duduk di atas langit. Hak ni selalu saya sebut dah. Lepas tu dia dalam hadis Bukhari. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah ketika itu tidak ada bersamanya yang lain. Dalam hadis Bukhari. Ada Allah, tidak ada bersama yang lain. Itu nak cerita azali. Tidak ada siapa pun bersama dia pada zikir itu. Kemudian ulama tambah hadis tu. Termasuk ulama besar dan termasuk Sayyidina Ali. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Dan dia sekarang macam dulu. Kalau dulu dia tak terikat dengan masa, dengan tempat. Dan sekarang macam tu juga. Kalau bahasa kita mudah pada Tuhan dengan dunia dia. Maknanya tak kena. Tapi kita nak abang faham. Allah dia dengan dunia dia. Jadi kalau dia dengan dunia dia, maknanya dia tak terikat dengan mana-mana planet, dengan mana masa. Lepas tu Tuhan, dia tak duduk waktu maghrib. Dia tak duduk waktu asar. Dia tak duduk waktu isyak. Sebab apa? Kalau sekarang ni maghrib, sekarang di Mekah apa dia? Di Mekah lah ni asar. Lohok lagi. Tuhan tak duduk di waktu lohok lah. Takkan Tuhan duduk takkan Allah duduk pada waktu maghrib sekarang. Sedangkan di tempat lain lohok dan Tuhan ada di sana tak? Ada. Sebab tu Allah ni tak terikat. Dia tak terikat dengan masa. Sebab tu dia tak duduk pada waktu maghrib. Dia tak duduk pada waktu isya. Dia tak terikat dengan mana-mana waktu. Sebab pada masa azali, waktu belum ada. Waktu ni apa dah? Ibarat bertukar silih ganti. Hari. Itu waktu. Bila ketika tu bulan tak ada, matahari tak ada. Takkan Tuhan berwaktu. Mai pok-pok dia kata, ni pok pula sapah mana ustaz duk merapu. Tak, kita cerita betul lah. Bang betul. Merapu kat mana? Duk cerita apa ni, merapu-merapu, duk cerita, bukan-bukan. Dia duk merapu, tu hampa mana Tuhan duk atas langit. Hampa yang merapu. Duk kata kita merapu. Ni kalau faham, kita faham. Sebab tu, kita tengok dulu tu, dulu masa belum faham. Siapa heran, Tuk dia kata apa? Tuhan ni tak duk dalam bumi, tak duk luar bumi. Dalam bumi pun tak, luar bumi pun tak. Kita hak bodoh kata apa? Kalau tak duduk dalam bumi, luar bumi. Kalau tak duduk luar, duduk dalam. Dia dua tu ya. Ni, benda ni. Ni bumi. Dia duduk dalam. Bila dia duduk dalam bumi, dia duduk luar bumi. Sekarang ni, bila bumi ni tak ada, ni, dia duduk luar ke dalam. Duduk luar ke dalam ni. Nak kata dalam, benda ni tak ada. Nak kata luar, benda ni tak ada. Sekarang dia duduk luar dalam. Luar pun tak, dalam pun tak. Faham tu? Lah ni baru faham. Oh, sabit. Tok Wu jenis tak urai. Dia kata Tuhan ni dalam bumi pun tak, luar bumi pun tak. Kita dalam bodoh kita ni apa? Kalau tak duduk dalam bumi, luar bumi. Kalau tak duduk luar bumi, dalam. Lepas tu kita ni, nisbah. Dia bila ada benda lain, maka dia akan jadi pihak. Atas di kanan. Lah ni pada masa azali, Allah bersendirian. Dia panggil masa tu, masa azali. Wa al-an. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah ketika itu, tidak ada yang lain bersamanya. Yang tu Saleh duk cerita. Ada kitab sesat memang ada. Kitab-kitab jauh. Dia bukan kitab sebenarnya. Kitab penipu lara. Penipu lara mana duk tulis? Tulis dulu bahasa Jawi. Dulu orang putih hantar kat Sultan pun Jawi. Sultan pun pergi hantar surat dengan bahasa Jawi. Jadi penipu lara ni, mereka mengarang. Mereka kan kerja mereka duk cerita ke orang. Mengarang-mengarang kitab. Kita mai jumpa, manuskrip kitab dama ni. Padahal memanglah kitab. Tapi tu penipu lara punya. Lepas tu saya dapat banyak. Lepas tu bila boleh kat puak-puak baru-baru ni. Mereka kata apa? Ni tengok Tok Wu duk mohong. Tak, tu bukan Tok Wu. Tu orang dulu punya cerita. Lepas tu dah jadi manuskrip. Orang cetak. Dikatakan kitab macam Hikayat Nur Muhammad tu. Ada kitab dulu, warna kitab besar tu. Pernah jumpa tak?
Hikayat Nur Muhammad. Hak tu pada tak bagi pakai. Tu. Pada sini kata jangan duk mengaji kitab tu. Tak betul. Dan dia berkata tu bukan ulama. Dia duk cerita apa? Nur Muhammad ni dia jadi macam seekor burung yang terbang tu terjun dalam laut. Kemudian boom terbang hak jatuh kat sayap jadi tok guru, hak jatuh kok ni jadi tukang cukur, hak ni jadi macam tu. Hak tu bohong. Sebab tu kita nak tahan. Sebab tu Nur Muhammad ni kita tolak golongan menurut Nur Muhammad dan kita tolak golongan yang mengisbat tapi cerita tak betul. Bila cerita tak betul, jadi orang ni pakat kata tak betul. Tu Saleh Sik cerita lagi tu, dia tak ada dalam kitab dia jumpa dah. Ketika pada Azali ni, Tuhan duduk seorang-seorang dia, batu dia cemui. Tuhan cemui duduk seorang-seorang. Lalu dia pun ciptalah malaikat, ciptalah bumi sebab dia cemui. Mana ada Tuhan cemui? Dia ingat Tuhan orang lah. Cemui ni orang. Lembu cemui tak? Lembu tak ada cemui. Sebab dia bukan ada akal macam kita. Ada pokok cemui. Kita nak nampak, pokok ni hang tak cemui ke? Mana boleh kita cakap kat pokok hang cemui ke tak? Dia bukan orang. Dia tak cemui. Batu Allah ni dia orang pun tak, pokok pun tak. Dia nak cemui buat apa? Cuma dia nak cipta makhluk. Tu. Jadi gini, pada masa Allah bersendirian, dia panggil waktu azali. Masa azali. Okey, azali masa tu. Ni kena faham. Kadang-kadang artis pun pandai lah ni. Semenjak azali lagi. Kami artis tu. Tahu azali. Orang lain budak muda pun, aku ni macam ni sejak azali. Kemah azali. Nak tampak dah azali. Kemudian masa azali tu, kita ni wajib tak ada. Hanya Allah saja yang ada. Kita itu harus. Tak harus. Wajib tak ada. Harus pun tak. Ketika tu. Kemudian, ni tu cerita dan memang ada hadis. Maka Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad. Nur Muhammad ni asbab bagi wujud. Cuma cerita ni bukan cerita macam orang duk cerita apa tu. Dia pada Muhammad jadi ni, jadi tak bukan. Nur Muhammad ni asbab bagi wujud saja. Dan semua makhluk lalu kod dia. Bukan jadi daripada dia. Lalu kod dia. Faham? Lalu kod Nur Muhammad. Bukan jadi kod Nur Muhammad. Dia lalu lain. Dia panggil jadi kod tu. Bukan jadi tak. Lalu kod situ. Dia asbab saja. Allah yang beri jadi. Bukan Nur Muhammad. Cuma kata dia sebagai, macam kita kata apa? Macam pokok. Pokok mu'tan. Dia jadi lalu kod biji. Bukan jadi daripada biji. Lalu kod biji. Dia kalau mu'tan. Pokok mu'tan. Pokok durian. Pokok durian. Contohlah. Hak lain musuh payah. Pokok durian. Kalau dia jadi daripada biji durian. Pokok durian akan macam biji durian. Pokok durian akan, biji durian tu dia akan besar. Tak. Kenapa jadi biji, dia jadi pokok? Sebab lalu kat situ. Sebab tu kadang-kadang, dia punya biji tu terbelah. Pak. Keluarlah dia punya pucuk. Biji terbuka. Kalau dia jadi pada biji, biji tu akan membesar. Jadi, pokok tu jadi macam biji mu'tan. Lepas tu keluarlah buah mu'tan. Tak. Lalu. Kita ni dengar dengan telinga ke? Dengar kot telinga. Dengar kot telinga ke? Dengar dengan telinga. Dengan telinga ke kot telinga? Aku pun nak tanya juga macam tu. Mu jawab. Kita ni dengar kot telinga. Dengar melalui telinga. Bukan dengar dengan telinga. Memang kita dengar dengan telinga. Sebab telinga duk ada. Tapi bukan dengan sebab telinga. Boleh tak kita dengar tanpa telinga? Boleh. Cuma kita duk dengar melalui telinga. Pada yang kata apa? Kita ni dengar kot telinga. Lihat kot mata. Cakap kot mulut. Tapi bila kata kot mulut. Maknanya kalau kata bercakap ni mulut. Kalau tak ada mulut tak ada cakap. Kan? Tak. Cakap kot mulut je. Lalu kot mulut. Maknanya kalau tak ada mulut pun boleh cakap. Contohnya. Pokok. Pokok ada tak bercakap dengan Nabi? Ada. Dia cakap dengan mulut kah? Tak ada mulut pun. Dan Nabi abang kata nak tebang dia. Dia dengar dengan apa? Adakah dia ada telinga? Tak ada telinga. Cuma kita duk dengar ni kot telinga. Tak ada telinga pun boleh. Tuhan buat. Tapi jangan nak pergi kata pula. Tuhan buat ni dengan dia melalui adat.
Dia berlaku di atas adat. Maknanya kalau selalu kalau tak ada telinga tak dengar lah. Tapi benda asal dia macam tu. Oh, hebat pada ni. Kita lihat kod mata, dengar kod telinga, cakap kod mulut. Kalau bahasa lah ni, kita melihat melalui mata, bercakap melalui mulut dan mendengar melalui itulah lalu. Kan lalu ni. Saat ni kita akan mengaji. Tak tahu bila, tahun bila, tak tahu. Kan? Kita akan lalu. Dia kata apa? Dia kata, semua ada jadi lalu kok biji benih. Itu kata melalui. Lihat melalui mata. Melalui. Kita jadi melalui Nur Muhammad. Bukan jadi daripada juzuk Nur Muhammad tu dah bukan. Dan cerita Nur Muhammad ni kena malam lain. Tuan-tuan kena buat satu malam khas nak kena cerita Nur Muhammad. Malam ni tak boleh nak cerita. Ada. Dia isu Nur Muhammad ni bila jadi buruk, kenapa jadi buruk? Pertama hadis tu dipetikai, tak buat tu. Yang kedua, kita duk cerita tak betul. Itu jadi sedap kat dia bang. Duk cerita tak betul. Kita duk baca kitab penipu lara. Pada berkata, bukan. Kita bukan jadi Nur Muhammad dah. Bukan. Nur Asmat tu, asbab berwujud saja. Dia sebagai syarat dia, bukan tak ada apa dah. Dan Nur tu jangan lebih faham. Nur tu cahaya seketika tu. Hak tu pun nak faham tak boleh. Ni macam mana nak tolak Nur Muhammad? Dia faham Nur ni macam mana tak tahu. Nah. Allah nur tak? Allah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur juga. Adakah kita faham nur macam mana cahaya matahari tu? Tak. Habis tu macam mana? Tu dia lah orang suruh mengaji. Orang suruh mengaji, tak mau duk mengaji. Lepas tu kira ada petikai orang duk cakap. Mengaji dah. Allah cahaya tak? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya. Allah itu nur bagi 7 dalam iman. Allah cahaya ke? Matahari ke cahaya Allah? Dia maksud dia lain. Nur Muhammad pun maksud dia lain. Bila kita faham, baru kita tak pasal nak tolak hadis tu. Dan ada ayat-ayat yang lain. Tapi kita tak mau cerita malam ni. Sebab apa? Malam ni nak cerita bab masa imkan. Masa imkan ni saya rasa takat Isya ni duduk kat sini. Panjang lagi nak cerita ni. Lah ni kita duduk tengah naik duduk alam Jabarut. Orang pergi duduk cerita tu 7 petala langit. Lah ni kita duduk terbang ke atas. Zaman pun kita tak tahu. Duduk cerita azali. Jadi masa tu makhluk tak ada. Azali. Kemudian Allah nak cipta makhluk. Bukan dia cemui apa tak. Dia nak cipta makhluk. Kalau Tuhan cemui ni, azali ni berapa tahun? Azali tak ada tahun. Trilion dia baru lama. Ketika apa lain tak ada. Sebab ada Allah tak ada mula. Maka azali pun tak ada mula. Allah ada tak ada mula. Maka azali pun tak ada mula. Sebab apa? Azali itu nama bagi ada Tuhan ketika bersendirian. Jadi takkan pula Tuhan cemui. Berjuta tahun punya cerita ni. Berjuta ni sebutnya sebenarnya tak ada bilangan. Juta-juta tak ada. Kemudian dicipta makhluk. Dengan asbab Nur Muhammad. Ada hadis menyebut 500 tahun. Itu tak apalah cerita tu. Jadi ketika itu dia panggil masa imkan. Nak cerita ni imkan ni. Masa tu dah mungkin. Masa tu dah boleh. Bila Allah cipta Nur Muhammad, ketika tu dah boleh lah. Boleh ada. Tapi bukan maknanya kita ada semua. Dah ketika tu dah boleh ada. Dan Tuhan pun cipta. Yang mana yang ada di ilmu dia. Dia ni akan cipta dulu, maka ciptalah ayat tu. Tuhan ciptalah malaikat, cipta semua berbang. Ada sampai lah ni tak cipta lagi. Pada masa imkan tu, lah ni tak cipta lagi. Mana? Anak-anak kita hak keberapa je tak? Kalau ada anak lah. Kalau kita ada anak, tak ada cucu kita. Itu dah tertakluk pada azali lagi. Tapi sekarang, belum buat lagi. Tapi, kalau kira lah ni, imkan. Cucu kita yang tak ada lagi tu, imkan sekarang. Itu dia panggil masa imkan. Tok proses. Dia panggil Tok Perigi. Yang mengarang Syarah Faridatul Faraid Umdatul Talib. Tok Perigi. Saya dan ziarah.
Umar Satih 20 masa tu. Dia kawan Panain dan murid Panain. Dia buat contoh dah. Masa azali tu, ibarat kalau bumi ni besi. Besi. Senang dia buat misal. Bumi ni, tanah ni besi. Kalau besi ni, hang tanam apa tak tumbuh, betul tak? Kalau orang, kalau dia boleh tanam pokok atas besi, hebat. Tak tahu, dia ni tak tahulah. Bila kata besi, hang tabung apa pun dia takkan tumbuh. Kemudian, pada masa imkan ni, bumi ni, tanah macam mana ni? Tanah. Kalau kita tabung biji, ada yang tumbuh, ada tak tumbuh. Bukan semua tumbuh, tapi boleh tumbuh. Bila kita tengok di situ, kita panggil imkan. Tapi bila kita tengok di azali, dia panggil ma la yazal. Tidak ada azali lagi lah. Bila Tuhan cipta makhluk, ketika mula-mula, okey, azali, dia ada sempadan dia. Azali, ma la yazal. Kita ambil sikit je tengah ni. Azali, ma la yazal. Azali ni jauh, tak tahu bila. Ma la yazal pun sampai bila? Sampai kiamat nanti. Tak tahu bila, tak ada hujung. Azali tak ada mula, ma la yazal tak ada penghujung. Tengah-tengah ni, masa tu apa-apa tak ada lagi. Ketika Tuhan nak mula cipta makhluk, Tuhan cipta asbab bagi wujud Nur Muhammad. Ni kita mengaji geng pondok kita ni. Tak suruh kira orang bawa-bawa tu. Pok-pok tu pun tak boleh. Nur Muhammad, masa tu, dia panggil imkan. Imkan, boleh ada, boleh tak ada. Lepas tu Tuhan cipta. Cipta, kun, payakun. Tuhan cipta makhluk. Masa tu dia panggil, ma la yazal. Kalau yang tiba hujung, abadi dan sarmadi. Tu. Abadan, abadi wa sarmadan. Orang Arab cakap. Jadi, azali, ma la yazal. Ni masa imkan. Masa boleh ada tak ada. Ketika masa imkan, adamul mumkin jaizun. Ketika masa azali, adamul mumkin wajib. Tak ada mungkin tu wajib. Nak ada macam mana? Tanah tu besi. Dan ketika masa imkan atau ma la yazal, adamul mumkin jaiz. Tak ada mungkin tu haruslah ketika tu. Harus saja. Boleh ada, boleh tak ada. Cuma kita lalu kod Nur Muhammad. Bukan jadi kod juzuk-juzuk. Kalau kita kata suku-suku Nur Muhammad tak. Tapi sampai tahap teruk, saya boleh tolong. Kalau ada mau tahu mana ada ustaz yang cerita Nur Muhammad Ustaz, saya boleh tolong bagi satu malam saya main cerita Nur Muhammad. Malam ni tak boleh nak cerita. Dan kita nak bagi adil. Sebab ada puak cerita Nur Muhammad merapu. Ada puak tolak terus Nur Muhammad. Tolak terus Nur Muhammad. Dia tolak kes apa? Kesnya sebab dia faham merapu ni. Dia cerita merapu. Ada pula Nur Muhammad dijadikan semacam burung, lalu terjun dalam laut. Laut tu jadi bila? Dah kata semua jadi Nur Muhammad. Laut main kat mana? Terjun dalam laut. Bila dia terbang, hak mana menitik kat paruh jadi macam ni, menitik kot ni jadi macam tu, jadi peguam, jadi macam-macam disebut. Tak, bukan macam tu. Cuma kalau benda macam ni, kita boleh terima. Macam saya kata, kita dengar kot telinga, lihat kot mata. Bila kata melihat kot mata, boleh kita lihat tanpa mata. Boleh. Pokok, bila Nabi duk bincang dengan sahabat, Nabi bila dia khutbah, dia bersandar kat pokok tu. Dia tak tangan dia. Dia tak tangan kat pokok tu. Pokok kurma. Nabi bincang. Nabi kata apa? Aku nak tebang pokok ni. Sebab nak buat mimbar baru. Kalau tuan-tuan pergi Raudhah ada tempat pokok tu. Tapi tak nampak. Tapi dia ada tiang. Satu tiang. Tiang tu dulu tu pokok. Kalau tuan-tuan tengok ada mihrab baru tu. Ada satu tiang. Tiang tu dulu tempat tu pokok. Bila Nabi kata begitu, dia teriak. Okey, nak tanya. Dia dengar kok mana? Dia ketika Nabi cakap dia teriak. Dia dengar kok mana? Ada telinga kah? Tak. Kemudian dia teriak. Teriak tu keluar suara kok mana? Dia teriak. Sayyidina Ali kata, aku dengar. Dia teriak. Dia teriak. Sayyidina Ali kata, dia teriak macam budak-budak. Macam budak-budak teriak. Dia teriak. Buat apa? Nabi nak tebang dia. Sebab Nabi duduk sanak kat dia. Dia bangga Nabi duduk sanak dia.
Bila Nabi kata nak terbang, dan Nabi dengar dia teriak. Lepas tu Nabi cakap ke dia, tak apa. Aku terbang hang, aku tanam hang di bawah, nanti hang tumbuh di syurga. Pokok tu dengar, muda pokok tu tak teriak. Dia dengar kok mana? Ada telinga kah? Tak. Cuma kita ni dengar kok telinga. Kalau tak telinga pun boleh dengar. Tu hanya dengar melalui telinga. Kat mana lalu kok biji benih ada kat depan ni? Nak pergi faham tak tu? Tu tak cerita lagi pokok berjalan main beri salam. Tu. Kita tak mau saat ni pokok ni pula duk petikai hadis tu pula. Main beri salam tu, angkat kaki tu. Angkat dia punya akak dia gergak. 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 Berjalan dengan apa? Ada kaki kah? Tak ada kaki. Okey, tu cerita imkan. Jadi Allah ni harus buat mungkin dan tak buat ketika imkan. Tapi ketika azali bukan harus. Wajib Tuhan tak buat dan mustahil Tuhan buat. Sebab apa? Sebab kita ni tak ada masa tu. Tak ada. Tak ada kita masa tu wajib. Macam bumi ni besi. Buh pula tek lembu ke baja takkan naik. Sebab apa? Besi. Tapi kalau tanah, ada yang naik, ada yang tak naik. Ini pada masa imkan. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya bagi Allah sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Dan mustahil atasnya atas Allah lawan-lawannya, lawan-lawan sifat kamalat. Lawan hak mana? Lawan yang kekurangan lah. Tu. Lawan tu lawan yang kekurangan. Sifat kamalat, sifat kelebihan. Dan sifat kemuliaan. Hak lawan-lawan dia, sifat kekurangan dan kelekehan. Sifat Tuhan ni banyak. Habis tu takkan kita wajib kena tahu semua tu. Takkan pula wajib kena tahu semua tu. Kalau wajib kena tahu, kita tak tahu benda tu, dia panggil taklif. Bima la yutaqa. Membeban suatu yang manusia tak mampu. Dia dalam syariat, dia tak ada istilah membeban yang kita tak mampu. Syariat serubat. Dia ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan sesuatu jiwa, melainkan hak dia boleh usaha buat. Kalau tak boleh usaha, Allah tak bebankan. Jadi kalau sifat Tuhan ni banyak, kita wajib tahu hak banyak-banyak tu. Macam mana kita nak tahu? Kan? Jadi, kita hanya wajib tahu 20 saja. Yang lain tu tak wajib. Sebab apa? Kalau wajib, dia panggil at-taklif bima la yutaqa. At-taklif bima la yutaq batil, muhal, mustahil. Kita membeban sesuatu yang mukallaf tak mampu, maka itu batil, mustahil atas Allah. Tuhan tak akan bebankan makhluk dia untuk membuat sesuatu yang makhluk tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Imkan tak habis lagi ni. Tapi tak apa, tengok nanti tengok. Tu Saleh Sik pun nak cerita. Pada dia mengajar. Masa imkan ni, dia pada pagi sampai orang bang Jumaat. Duduk 2 baris tu. Pagi sampai Jumaat. Saya ni satu malam ni. Ya. Pagi sampai dekat nak main Jumaat. Pada yang duduk cerita imkan. Berebung. Di tanah. Langit kau berapa tak tahu dia. Saya ni masa singkat. Boleh takat tu lah. Nak cerita sampai pagi sampai nak main Jumaat. Tak ada idea dah. Tu. Wajib pada akal bahawa ada baginya Allah sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Dan mustahil atas Allah lawan-lawannya. Mana? Yang kekurangan. Hak mustahil pun banyak juga. Tetapi tu kita nak kena berhenti. Sebab apa? Dia nak abang kata apa? Tetapi yang wajib kita kena tahu 20 sahaja. 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Tu. Dan 1 yang harus. Itu saja. Dia nak abang kata apa? Walaupun banyak,
Yang wajib tu hanya banyak tu. Tapi bukan bermakna kita mengaji 20 saja. Dia begini. Hak sifat 20 tu wajib kena tahu secara tafsir, detail satu persatu. Yang banyak lagi wajib kena tahu juga, tahu secara ijmal. Ijmal ni borong. Lagu mana? Allah ada 20 sifat dan ada lagi sifat yang lain. Cuma apa dia? Tuhan ada lagi sifat-sifat yang lain. Itulah sifat apa? Tiap-tiap sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah. Sudah. Itu ijmal. Tapi kalau 20 ni, dia kena tahu satu-satu. Dia kena tahu kudrat, iradat, ilmu hayat. Tahu ni pula. Bukan maknanya dia kena ikut turutan. Kalau orang tanya, dia boleh jawab. Itu senang sebenarnya. Dia boleh jawab. Itulah. Tak apalah. Dia tak ingat. Tapi Tuhan ni ada iradat tak? Ada. Tapi nak bilang dia tak pandai. Cukup dah. Islam dia bukan berat. Yang berat ni bila kita ni. Kita hidup pergi tafsir secara berat. Tak berat. Okey. Sifat yang mustahil. 20 yang mustahil. Wajib kita kena tahu. Tahu tu apa? Tujuan ni kita nak tolak. Kemudian, ada banyak tak yang mustahil yang lain? Ya banyak. Banyak. Tuhan bukan kapet. Tuhan bukan handset. Tuhan bukan handphone. Tuhan bukan serban. Ya. Itu semua mustahil. Mustahil Tuhan serban. Jadi mana? Ada lagi sifat-sifat yang mustahil. Yang mustahil atas Allah. Banyak lagi sifat-sifat yang mustahil atas Allah. Apa dia? Iaitu tiap-tiap sifat kekurangan yang tak layak dengan martabat ketuhanan Allah. Itu ijmal. Ada orang duk kata begini. Silap kan duk hurai macam tu. Saya dulu pernah hurai macam tu. Kita ni wajib tahu 20 sifat tu, yang lain tak wajib tahu. Yang lain pun wajib tahu juga. Yang lain wajib tahu dengan ijmal. Hak 20 wajib tahu dengan taksil. Faham tu? Wajib tahu juga. Kita kena tahu bahawa dekat Allah ada lagi lain pada 20 itu. Tapi tahu mana? Tahu dengan jalan ijmal. Hak 20 tahu dengan jalan taksil, detail. Ijmal ni borong. Global. Orang tani kata borong. Pukul borong semua. Tapi kena ingat, kamalan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah. Dia sempurna yang layak dengan Allah. Kita ada sifat yang sempurna tapi tak layak kat Tuhan. Contoh mana? Kita sempurna dua mata. Kalau Tuhan boleh ada dua mata tak? Kalau orang tak sempurna. Itu sifat kamalan, sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah. Dan begitu juga, yang kekurangan dekat kita. Tapi dia kelebihan dekat Tuhan. Contoh mana? Kita kalau tak ada dua mata, kurang tak? Kurang. Tapi kalau Tuhan tak ada dua mata, lebih. Tapi sifat kekurangan dah. Tiap-tiap sifat kekurangan, sifat yang mengurangkan martabat ketuhanan Allah. Tu. Mari macam tu. Sekadar tu saya boleh cerita. Sekadar tu kita kena baik ingat macam tu. Barulah lepas kewajipan kita mengenai. Dan tidak dah sifat Tuhan ni 20 je, yang lain tak wajib tahu. Tak wajib kena mengaji, tak wajib tahu. Yang wajib kena tahu. Cuma tak wajib tahu dengan jalan tafsir. Dengan ijmal, wajib kena tahu. Mana? Ada lagi dekat Tuhan. Tiap-tiap sifat kamalat. Itu. Saya tak tahu nak cerita dan buat macam mana benda payah. Kadang saya masa sabuk nak cerita ni faham macam tu. Kadang-kadang duk syok sendiri. Tapi nampak muka faham. InsyaAllah muka orang beriman. Kalau tak faham, passion dia sikit-sikit. Saya dulu pun tak faham. Saya pernah cerita. Kadang saya faham berkurang ni kadang 30 tahun. Ni baru sehari dua ni saya faham ada. Saya tak mau cerita kat tuan-tuan. Kadang duk majak dia main. Jap. Oh baru aku nampak. Baru nampak dulu tu duk cerita. Kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun. Kadang-kadang tahun lepas. Sebab tu kadang kalau orang ikut duk mengaji kitab Baqarah saya mengajak ni. Dia berkata ustaz mengajak kat lain macam lain. Mengajak majlis tu macam lain. Nak buat macam mana dia mainnya. Saya ada mengajak di UM. Di Universiti Malaya. Habis khatam Baqarah. Masa tu saya buat betul-betul dah pensyarah pakai dah dah. Saya hurai betul-betul berhurai. Saya buat tu sampai tak tertanya. Buat pensyarah sampai tak ada nak tanya. Nak tanya tak apa ni. Bila saya baca balik saya kata apa? Hak saya mengajak UM tu ada kau jadi kau kodim. Kau kodim buat mana? Ada kau jadi yang baru. Ada yang saya kena batai wang. Ada. Dia pun main abang. Ustaz saya mengaji Baqarah, ustaz mengajak di UM tu. Alhamdulillah. Saya kata bukan semua tu hampa boleh pakai. Sampai macam tu.
Saya sempat saya mengajak Allah. Inilah aku bagi kau habis tinggi aku bagi. Kat UM. Khatam. Lah ni bila saya baca, saya abang kata apa? Di situ ada kau qadim, yang ada kau jadi yang baru. Imam Syafi'i dia ada jadi qadim. Masa dia duduk di Iraq, dia fatwa lengkap dah. Bila dia main Mesir, dia ubah pula. Hak lama jadi kau qadim. Jadi kau lama, dia ada jadi. Saya pun macam tu juga. Beta kalau buat kurah di UM saya mengajak tu, dia ada kau qadim. Kau jadi ni hampa kena main ikut lain. Kena main diikut dalam ni. Nak abang kata apa? Kadang-kadang saya jadi, ya Allah, aku cerita apa kat lepa. Tak salah, tapi orang panggil tak betul-betul kehendak pada kadang-kadang baru tahu tahun lepas. Tahun lepas baru tahu. Hak tu dia cerita tu 30 tahun dulu. Tahun lepas baru tahu. Nanti kalau tuan-tuan kalau tak tahu, ni nak pujuk ni. Kalau tak tahu tu biasa tu. Tunggulah 20 tahun pula nanti. Jadi sekadar tu dulu. Tetapi. Kita mesti dekat tetapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasa mukinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.